Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 7.44 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disenarai antara 50 pemimpin dan ahli politik Islam paling berpengaruh di dunia. Bagi kategori penghargaan terhormat, beliau menduduki tangga ke-11 melonjak berbanding tangga ke-22 pada tahun 2022. Ini berdasarkan edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2024. Berteraskan memperkasa ekonomi madani, pelbagai inisiatif bakal dirangka dalam Belanjawan 2024 bagi menstruktur semula ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ia dibuat selepas menerima maklum balas lebih 10,000 rakyat menerusi portal. Selain program jelajah Belanjawan 2024 turut dibuat secara bersemuka, KKM dan KPM dijangka kekal terima peruntukan terbesar. Turut dijangka diberi tumpuan dalam Belanjawan 2024 ialah isu berkaitan 5G. Menurut Menteri KKD, kementeriannya berharap akan ada berita baik mengenai 5G sebagai kesinambungan kepada pakej-pakej dilancarkan sebelum ini, seterusnya memastikan lebih ramai mendapat manfaat teknologi 5G. Mosti pula berharap peruntukan diterima dalam Belanjawan 2024 meningkat 10% berbanding tahun lalu. Menterinya berkata tambahan itu membolehkan Mosti mempertingkat pendidikan dan pembangunan yang dilihat masih ketinggalan dari negara maju lain. Juga bagi menggerakkan program pendidikan dalam usaha menarik minat pelajar terhadap pendidikan STEM. Tabung khas untuk Palestin akan dilancar selepas solat Jumaat hari ini di semua masjid utama Selian Jakim serta masjid dan surau di bawah Jawi dan Mawib. Tabung akan terus dibuka setiap hari Jumaat selepas ini sehingga satu tarikh diberitahu kelak. Sementara itu, Menteri Luar menyatakan kerajaan Malaysia menyampaikan sumbangan awal RM1 juta untuk bantu rakyat Palestin. Ia menggunakan dana akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin. Bantuan diserah kepada Duta Besar Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali, semalam. Semua masjid dan surau di Perak akan menunaikan solat hajat untuk rakyat Palestin selepas solat Jumaat. Menteri Besarnya berkata selain sebagai solidariti, ia juga bagi memohon keselamatan dan perlindungan buat umat Islam di sana. SPRM serbu 5 kilang beras di Kedah yang disyaki menyeleweng subsidi. Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak tolak kemungkinan akan jalankan lebih banyak serbuan. Selain ketirisan subsidi, fokus penguatkuasaan juga tertumpu kepada kesalahan menyorok bekalan beras. Dalam hari itu, KPKM tegaskan sehingga kini 2 kilang disita dan disiasat bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Task Force khas bersepadu operasi beras putih tempatan giat dijalankan. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama rentas agensi. Justru dakwaan bahawa penguatkuasaan tidak dijalankan adalah tidak benar. Konsesi beras kepada Bernas yang dipersetujui selama 10 tahun mulai 11 Januari 2021 tidak ditarik atau dibatalkan. Menurut KPKM, konsesi itu turut melibatkan 10 obligasi sosial Bernas termasuk sediakan stok penimbal beras negara. Maritim Malaysia Zon Mersing berjaya menahan 37 kru warga Vietnam menerusi 3 bot nelayan asing di kedudukan 15.1 Batu Nautika Timur Laut, Pulau Aur Mersing. Turut dirampas hasil tangkapan 13,000 kilogram dan 4,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan RM2.5 juta. Kesemua mereka berusia 18 hingga 66 tahun, tiada dokumen pengenalan diri selain bot tidak mempunyai kebenaran bertulis untuk melakukan aktiviti perikanan. 4 lelaki ditahan bersama 622 kilogram dadah jenis syabu di Melbourne, Australia. Salah seorang daripadanya rakyat Malaysia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik berkata PDRM bekerjasama dengan Polis Australia bagi menjalankan situasi lanjut. Tindakan tegas akan diambil bagi membanteras kegiatan pengedaran dan penyelundupan dadah.
92 notis saman dikeluarkan JPJ Perlis bagi kesalahan teknikal melibatkan pemandu dan pemilik kenderaan perdagangan. Pengarahnya berkata kesalahan itu dikesan menerusi ups khas kenderaan komersial yang dilaksana selama 10 hari sejak awal Oktober. Antara kesalahan dikenal pasti menggunakan cermin gelap, tayar botak dan ubah suai kenderaan. Operasi juga menyasarkan pemandu lori yang membawa muatan secara berlebihan. 2 bilion ringgit kerugian direkodkan setiap tahun akibat penipuan dalam talian dan panggilan skam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman berkata, sindiket menggunakan pelbagai modus operandi untuk memperdaya mangsa. Disuruh kempen kesedaran jenayah penipuan dalam talian dipergiat PDRM termasuk penerbitan filem yang melibatkan produksi swasta. 12 lelaki didenda masing-masing RM3,000 kerana merusuh menggunakan senjata susulan insiden tunda kereta minggu lalu. Kesemua tertuduh mengaku bersalah. Mahkamah perintah kesemua dipenjara 3 bulan jika gagal bayar denda. Seorang petani mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Kangsar atas pertuduhan merogol anak tirinya. Tertuduh Muhammad Faizal Yunus, 41 tahun, mengangguk faham dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan. Dia dituduh merogol kanak-kanak berusia 11 tahun di sebuah pondok dalam kebun pada 3 Oktober lalu kira-kira pukul 3 petang. Tarikh sebutan semula kes pada 15 November. Baik, ini perkembangan kes 1MDB. Mahkamah Tinggi diberitahu Datuk Seri Najib Razak menandatangani 5 keping cek bernilai RM22.6 juta. Ia merupakan dana haram yang didakwa diperoleh daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang oleh anak syarikat 1MDB iaitu 1MDB Global Investment Limited. Penolong pengarah siasatan jenayah AMLA berkata kaedah siasatan FIFO digunakan bagi menentukan wang yang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib adalah wang haram atau bersih. Kerajaan Malaysia menafikan semua dakwaan terkandung dalam surat permohonan timbang para dikemukakan Goldman Sachs berhubung perjanjian penyelesaian dalam skandal dana 1MDB. Jabatan Peguam Negara memberitahu dakwaan terkandung dalam permohonan terbabit bercanggah dengan pendirian Malaysia. Justru respons akan diberikan selari undang-undang selain mengulangi komitmen untuk terus meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan. Penempatan sementara kanak-kanak warga asing iaitu Baitul Mahabbah yang kedua akan dibuka di Sabah pada November ini. Menurut Menteri Dalam Negeri, ia inisiatif bagi memastikan kanak-kanak di depo imigresen selamat dan terpelihara. Penempatan kanak-kanak terbabit adalah bersifat sementara sehingga proses dokumentasi oleh kedutaan negara masing-masing selesai. Celcom DG bekerjasama dengan DHL Supply Chain dalam mengendali gudang autonomi AI dikuasakan 5G pertama di Malaysia. Menteri KKD berkata ia dapat beri manfaat teknologi 5G dan penyelesaian AI untuk sistem pengurusan inventory. Usaha itu selari dengan aspirasi kerajaan untuk menjadikan negara sebagai harimau digital Asia. Platform media sosial TikTok perlu beroperasi mengikut garis panduan dan undang-undang Malaysia. Malah wajar lebih proaktif mengekang penularan berita palsu dan bahan berbau fitnah yang disebarkan di platform berkenaan. Tegas fahami pematuhan TikTok terhadap undang-undang Malaysia masih tidak memuaskan dan ia mesti diperbetul segera. Dasar Koperasi Malaysia 2030 dilancar bagi memperkasa gerakan koperasi negara ke satu tahap lebih baik. Selain kesinambungan dasar sebelum ini, ia juga bakal menetapkan hala tuju sehingga 2030. Fokusnya meningkatkan prestasi ekonomi dan kesejahteraan sosial anggotanya. Sebanyak 357 laluan bas akan dinaik taraf kepada hentian bas berbumbung dengan rekaannya akan turut diseragamkan. Manakala bagi pembinaan laluan pejalan kaki pula, 36 lokasi telah dikenal pasti dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Menurut Anthony, keperluan menyediakan park and ride di kawasan sempadan Kuala Lumpur Selangor sedang dipertimbang sebagai antara usaha pelaksanaan koridor bas henti-henti selain menghad kenderaan persendirian di pusat bandar.
Lebih 120,000 penumpang terjejas akibat penggantungan operasi My Airline dengan anggaran nilai jualan tiket mencecah 20 juta ringgit. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan akan pastikan nasib penumpang terjejas terbela. Perbincangan bersama Bank Negara juga akan dilaksana selain mengarahkan MAVCOM untuk menubuhkan jawatan kuasa khas bagi mengendalikan isu tersebut. Sementara itu, MAVCOM mengarahkan My Airline menghentikan segera jualan dan tempahan tiket di semua platform tempahan hingga notis selanjutnya. MAVCOM dalam pernyataan memaklumkan My Airline juga perlu bertanggungjawab membuat bayaran balik kepada pengguna yang telah membeli tiket penerbangan selain perlu segera membantu pengguna yang terjejas. Syarikat penerbangan Batik Air menawarkan tambang tetap istimewa bagi laluan terpilih sebagai sokongan kepada penumpang My Airline yang terjejas. Ia melibatkan laluan sehala ke Pulau Pinang, Langkawi, Kuching, Bangkok dan Kota Kinabalu, dan AirAsia juga memberikan potongan harga 50% bagi tambang asas untuk semua penumpang My Airline. Tawaran membabitkan tempahan penerbangan bermula 12 Oktober hingga 30 November. Pameran Harta Tanah Bumi Putra bakal diadakan pada 4 dan 5 November depan di Mid Valley dengan menampilkan 50 pemaju merangkumi 50 projek di sekitar Lembah Kelang. Antara lokasi perumahan, Sungai Besi, Stapak, Wangsa Maju dan Seri Petaling. Pameran bagi membantu golongan Bumi Putra memiliki rumah, terutamanya pembeli rumah pertama. Insentif turut diberikan seperti pengecualian duit stamp 100% dan 75% bergantung pada harga rumah. Sektor pembinaan di Malaysia menerima pakai mekanisme dan teknologi baru agar seiring permintaan masa kini. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata ia sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran teknologi yang dinamik. Selain itu, beliau turut akui masih wujud kekurangan tenaga kerja asing dalam industri berkenaan. Bagaimanapun, situasi tersebut bertambah baik hasil kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri. Serangan udara rejim Zionis yang memasuki hari ke-7 memusnahkan banyak bangunan di semenanjung Gaza. Angka korban rakyat Palestin terus meningkat kepada lebih 1,500 orang. Daripada jumlah itu, 500 kanak-kanak dan 276 wanita. Ia diumum Kementerian Kesihatan Palestin susulan pengepungan penuh penjajah Israel sejak Isnin lalu. Gaza kini terputus bekalan makanan, air dan bahan api. Sementara itu, 21 warga Thailand turut terbunuh sejak perang Hamas Zionis tercetus Sabtu lalu. Menurut Kementerian Sumber Manusia Thailand, kira-kira 30,000 rakyatnya kini berada di Israel yang kebanyakannya bekerja dalam sektor pertanian. 14 daripada warga Thailand didakwa antara yang menjadi tebusan Hamas. Selain itu, 12 kaki tangan PBB dan 5 sukarelawan Persekutuan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa turut terbunuh dalam serangan udara penjajah Zionis. Warga negara kesemua bangsa belum diketahui. Antara yang terkorban merupakan pakar sakit puan, jurutera, kaunselor psikologi dan kaki tangan sokongan. Tindakan Israel mengenakan sekatan penuh dan meneruskan pengeboman di Gaza melanggar Konvensyen Geneva. Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU, Josep Borrell menegaskan hak mempertahankan diri perlu dilakukan mengikut undang-undang antarabangsa dan bukannya menyerang kawasan penempatan awam sesuka hati. PBB juga tegaskan bahawa beberapa tindakan Israel melanggar hak asasi manusia. Bagi meredakan ketegangan memuncak antara pejuang Hamas dan penjajah Israel, beberapa pemimpin Islam berbincang perkembangan semasa mengenai konflik terbabit. Ini antaranya perbincangan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed Salman dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi menerusi panggilan telefon. Putera Mohammed memberitahu Raisi bahawa Riyadh sedang berkomunikasi dengan semua pihak di peringkat antarabangsa dan serantau bagi menghentikan peningkatan konflik yang berterusan. Saudara, Kanta 744 pagi berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.